ada anak, yang kedua walaupun tidak ada anak, si mati meninggalkan saudara yang ramai. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Syakikah berapa syakikah? Sifir. 1/2. 1/2. Sebab apa? Sebab dia seorang diri, tidak ada anak perempuan. Betul? Okey. Ukhtul li'um berapa? Ukhtul li'um akan dapat 1/6. 1/6 juga. Jadi 1/6, 1/6, 1/2. Dua kadar yang berbeza tak? Kadar yang pertama 1/6, kadar yang kedua adalah 1/2. Ya? Dua kadar yang berbeza. Okey. Baik. Kalau ikut kita buat asal masalah. Asal masalah daripada berapa? Daripada 6. 1/6 daripada 6. 1/2 daripada 6. 3, 1/6 daripada 6, 1. Betul tak? Kalau kita campurkan, ada lebih tak? Ada lebih. Ada, bakinya 1. Ya? Ada lagi bakinya adalah 1. Ya, 1. Okey. Tapi macam mana nak buat ni? Sebab baki ni nak bagi kepada siapa? Kita kata tak ada suami isteri. Jadi baki ini nak bagi balik kepada ummun syaqiqatun dengan ukhtu li'um. Nak bagi macam mana? Bagi sama rata ke? Atau macam mana satu bahagian ni? Jawapannya, cara yang senang ialah kana aslul mas'alah asal masalah yang baru ini adalah kita campurkan sahaja majmu' sihamihim. Jumlah saham yang mereka perolehi. 1 campur 3, 4. Campur 1 adalah 5. Tu dia. Jadi sekarang ni tak ada masalah. Okay. So sekarang ni contoh. Kalau katakanlah duit tadi ada 30,000. 30,000 sama. Sepatutnya kita bagi dengan berapa anak-anak 30,000 ini? Kita bahagi dengan berapa? Dengan 6. Kita bahagi dengan 6. Jadi satu saham nilainya 5,000. Betul tak? Okey. Mak dapat berapa? Dapat 5,000. Mak dapat 5,000. Okey. Syakikah dapat berapa? 5 kali 3? 15,000. Okey. Baik. Kemudian ukhtul li'um dapat berapa? 5,000 juga. Ada lebih tak anak-anak? Ada. Berapa lebih? 5,000. 5,000 betul? 5,000. Lebih 5,000. Maksudnya 5 campur 5, 10 campur dengan 5, 15, 25,000. Lebih lagi 5,000. Okey. Sekarang ni kita tak bagi lagi dengan 6. 30,000 tadi kita bagi dengan berapa? Dengan 5. Dengan 5 sahaja. 30,000 duit si mati kita bahagi dengan 5 bahagian saja. Jadi bermakna satu saham itu nilainya jadi berapa? 6,000. 6,000. Okey. Okey, jadi 6,000. Ustaz salah makan. Hidung ustaz gatal. Okey, baik. 6,000. Jadi sekarang ni mak akan dapat satu bahagian, satu saham nilainya berapa? Nilainya 6,000. Syakikah akan jadi berapa ribu? 18. 6 kali 3, 18. Betul tak? Betul. 18,000. Okey, yang ni pun jadi 6,000. Okey, baik. Jadi sebenarnya 6,000 ini kenapa lebih ni? Kita kata 5,000 itu adalah kadar sebenar yang diperoleh oleh mak tadi. Campur lagi 1,000 ini dinamakan apa? Raddan. 1,000 ini kita rad balik kepada mak. Syakikah sepatutnya dia hanya dapat 15,000. Ini kadar sebenar bahagian dia di dalam faraid. Dan 3,000 ini adalah dikembalikan rad kepada syakikah. Sebab harta ini tidak diberi kepada baitul mal. Begitu juga ukhtun li'um, sepatutnya dia hanya dapat berapa? 5,000 sahaja. Ya? Tetapi 1,000 ini diradkan. Ya? 1,000 ini dikembalikan kepada ukhtu. Allahu Akbar. Ustaz tulis 1,000 pun susah dah. Ya? Sebab tak nampak ni. Okey, 1,000. Okey, boleh 1,000 lagi Okey, jangan ketawa tengok tulisan ustaz tu. Baik. Fahimtum ayyuhal abna wal banat?
Fahimna. Baik. Intazir qalilan. Baik, baik abna wal banat. Sebenarnya ustaz ada kecemasan tapi tak apalah ya. Kita habiskan secepat yang mungkin yang ni. Lepas tu nanti ustaz berhentilah. Baik. Idzan hadha huwa yani al-halah al-ula, keadaan yang pertama ay alla yakuna ma'a man yarud alaihi ahadiz zaujain. Ya, keadaan yang pertama. Al-halah as-saniyah ayuhal abna wal banat, keadaan yang kedua. Ini agak sedikitlah ya, madza fihi yani nau' min as-su'ubah. Dia sebab dia sekarang ni bila bersama suami isteri, kita tak boleh nak erat kepada suami isteri sebab dalam al-Quran disebut wa ulul arham. Ya, maksudnya erat itu hanya kepada kaum kerabat yang ada hubungan darah sahaja, tidak boleh dengan sebab perkahwinan. Ya. Fa idza kana ayyakuna ma'a may yarud alaihi ahadiz zaujain, maksudnya bersama dengan orang yang kita erat itu ada suami dan juga isteri. Ya. Baik. Fa fi hadhihi al-halah, dalam keadaan ini nabda awalan bi i'ta az-zauj aw az-zaujah. Kita mula beri dulu qada kepada suami ataupun isteri. Yang dirat itu dia akan dapat tambah. Ada kadar sebenar mereka dan ada penambahan kerana dirat ya, kepada mereka, dikembalikan kepada mereka daripada harta pusaka waris mereka yang telah meninggal dunia. Baik. Jadi suami isteri nabda awalan bi i'ta az-zauj aw az-zaujah fardahu. Kita beri dulu qada mereka. Wa naj'al mas'alah min makhraj fard az-zauj. Ya, kita akan mula-mula kita akan buat masalah yang pertama adalah dengan makhraj, iaitu dengan kita buat asal masalah daripada qada yang diperoleh oleh suami ataupun isteri. Ya. Qadanya senang saja sebab suami sama ada dapat 1/2, 1/4, isteri pula 1/4 ataupun 1/8. Jadi asal masalahnya, aslul masalah sama ada isnani, asal masalah daripada 2 ataupun arba'ah ataupun 4 ataupun samaniyah, iaitulah 1/8.
1/8. Baik. Selepas selesai masalah yang pertama, barulah kita pergi kepada masalah yang kedua. Summa yuqsimu al-baqi, barulah kita bahagi bahagian yang baki itu ala may yuraddu alaihi wifqu tartib at-tali. Kita beri yang selebih itu kepada waris yang dapat qada selain pada suami, isteri tadi seperti berikut. Idza kana may yaruddu alaihi fardan wahidan fahuwa imma. Sekiranya yang dirad itu satu kadar saja. Macam tadilah 1/2 saja ataupun 2/3 saja. Jadi dia ada dua keadaan. May yarud alaihi syakhsan wahidan, yang dirad itu satu orang saja. Ataupun yang dirad itu adalah syakhsaini fa aksar. Wa kanu min sinfin wahidin. Maksudnya kita rad kepada dua orang atau lebih tetapi mereka waris yang sama pangkat yang dapat satu kadar sahaja. Maksudnya mereka berkongsi satu kadar. Ini yang pertama. Yang kedua, idza kana man yarudu alaihi aksar min sinfin wahid. Macam tadi juga. Kita rad selepas suami isteri itu kepada ataupun lebih. Maksudnya furud muta'addidah, qada yang berlainan. Jadi macam mana anak-anak kita nak rad ini ataupun tata cara kerjanya? Jadi al-hala as-saniyah ayyakuna man ma'a man yarud alaihi ahadiz zawjain. Idza kana man yarud alaihi fardan wahidan fahuwa imma man yarud alaihi syakhsan wahidan, seperti berikutnya. Jadi ada isteri, ada seorang saja bintun. Maka kita bagi dulu, mula-mula kita buat dulu qada isteri. Berapa isteri? Zaujatun ma'a bint. Zaujah dapat berapa? Kam fardu zaujah? 1/8. Sebab apa? Sebab bersama dengan anak si mati, anak perempuan si mati. Jadi kita selesai dulu bahagian isteri. Anak 1/2. Anak 1/2. Okey, masalah daripada 8. Masalah daripada 8. 1, yang ini 4. Okey. Jadi katakanlah bahagian apa? Bahagian harta si mati adalah 40,000. 40,000 maka kita kata 40,000 ini bahagi dengan 8. 40,000 ini bahagi dengan 8. Dapat berapa? 40,000 bagi 8? 5,000. Kita bagi qada kepada isteri 5,000 tersebut. Okey. Baik. Lebih berapa? Lebih berapa? RM40,000 tolak RM5,000, lebih apa? RM35,000. RM5,000. Okey, baik. Kemudian RM5,000 kali dengan 4 untuk bahagian anak perempuan berapa ribu? RM20,000. RM20,000. Baki dia berapa? RM15,000. Betul ke tak? Baki ini 8 ni, satu kita bahagi kepada zaujah, anak perempuan kita bahagiannya adalah 4, 4. 3 lagi kita rod balik kepada anak perempuan tadi. Jadi anak perempuan seumpama terima 7 bahagian. Kepada zaujah ini bahagiannya 1/8. Bahagian bintun betul 1/2. 1/2 tu betul, tak ada masalah. Tetapi selebihnya semua balik kepada bin tadi. Contohnya katakanlah bin, kalau kita tengok kepada masalah ni, asal daripada 8, zaujatun dapat 1, bintun dapat 4, lebih lagi 3. Betul ke tak? Lebih lagi 3. 3 ini bersamaan dengan 15,000. Jadi sekarang ini anak perempuan ini dapat 4 itu adalah kadar yang sebenar dia dapat, iaitulah sebanyak 20,000, dan baki 3 lagi ini pun kita tambah balik kepada anak perempuan, iaitulah sebanyak 15,000 lagi. Jadi keseluruhan anak perempuan ini dapat berapa? Sebanyak 35,000. Senang saja. Jadi jangan fikirlah. Ataupun kita kata ginilah, senang cerita. Anak nak bagi bahagian isteri saja. Bahagian yang selebihnya adalah bahagian anak perempuan. Cuma sekarang ni kita beri 1/2 untuk kita lihat kadar yang sebenar yang anak perempuan itu dapat, iaitulah 20,000. Bila kita campur ada baki 15. Baki 15 ini juga kita tambah balik, kita
kita tolak balik kepada anak perempuan menjadi 35,000. Okey, ada soalan tak? Harap-harap tak ada soalan ya? Okey, baik. Tak ada Ustaz. Baik, okey. Yang kedua, idza kana may yaruddu alaihi fardan wahidan, masih sama lagi ya. Dia bersama dengan dalam masalah ini suami dan juga isteri dan fardan wahidan, dan yang apa tu, waris-waris yang bersama suami isteri ini dia menerima dengan satu kadar sahaja, tetapi bukan macam tadi seorang anak perempuan. Jadi selepas diambil oleh isteri, semua harta dibalikkan kepada anak perempuan. Maksudnya baki, seumpama anak perempuan itu jadi asabah lah, senang cerita anak perempuan yang seorang tu jadi asabah. Tapi sekarang ni ada dua orang. Contohnya seorang mati tinggal zaujah, tinggal bintai ni, dua orang anak perempuan. Zaujah sama 1/3. Dia dua orang tapi kadarnya satu, betul tak? Mereka dua orang tapi kadarnya satu, berkongsi pada kadar 2/3. Ini yang dinamakan sebagai fardan wahidan. Satu kadar saja, fardan wahidan. Jadi cara kita buat macam mana? Masalah anak-anak sepatutnya masalah daripada 24 lah dua-dua ni semua sekali daripada 24. Okey. Tiga bahagian. 2/3 daripada 24, 16. Ada baki tak? Ada baki? Kalau kita bagi, macam itulah. Contohnya, duit si mati 60,000. Bagi dengan 24 dapat 2,500. 2,500 kali dengan 3 bersamaan dengan 7,500. Kemudian 16 kali dengan 2,500 bersamaan dengan 40,000. Campur dengan 2 jadi 47,500. Ada lebih lagi berapa? 12,500. Okey. Jadi kalau 12,000 campur dengan ni 2 bermakna ada semua harta termasuk 12,000 semua harta pula, semua baki ni kita akan rod kepada siapa? Kita akan rod kepada bintai ni. Kita akan beri balik kepada bintai. Jadi sekarang ni anak-anak, untuk nak buat kiraan ni supaya lebih jelas, maka kita jangan bagi kepada 24. Sebab semua harta ni kemudian akan diberi kepada anak-anak perempuan. Kita bagi bahagian isteri dahulu. 1/8 daripada 8 adalah 1. Bakinya 7 bahagian ini semua adalah milik anak perempuan. Okey. Jadi seumpama anak perempuan ni dapat asabah lah 2/3 campur lagi dengan baki dia. Maksudnya bakinya 12,500. Okey, baik. Kemudian 7 ni nak bagi kepada 2 orang. Boleh tak? Nak bagi kepada 2 kepala. Boleh ke tak boleh? 7 nak bagi kepada 2 kepala. Boleh tak boleh? Tak boleh. Bila tak boleh kita kalikan dengan berapa? Kita akan kalikan dengan 2. Kita akan kalikan dengan 2. Jadi 16. 8 kali dengan 2 jadi 16. Baik, 1/8 daripada 16 berapa? 2 bahagian. Lebih lagi 14 bahagian kepada anak-anak perempuan. Jadi 14 bahagi 2, seorang dapat 7. Kemudian 60,000 ni kita bagilah dengan 16. 60,000 bagi 16, satu bahagian nilainya adalah RM3,750. Jadi isteri, cuba kita kalikan. 3,750 berapa bahagian isteri? Kali 2. 7,500. 7,500. Cuba anda nak bandingkan. Sama tak? Sama. Ada tak yang diratkan kepada isteri ini? Tak ada kan? Kekal bahagian dia. Okey, baik. Bahagian anak perempuan jadi berapa? Tak ada. Lebih 52,500. Asalnya 40,000. Bermakna 40,000 ni campurlah dengan baki ni, betul tak? 52,550. Jadi setiap seorang kalau kita bagi 2, seorang dapat berapa? Seorang akan dapat
26,500. 20,000 adalah bahagian qadarnya yang hakiki sebab asalnya mereka dapat 40,000 saja. Bahagi 2, seorang akan dapat 20,000. Bahagi 2, seorang akan dapat 20,000. Dan 6,200 lagi itu adalah apa tu? Rad balik kepada bahagian anak perempuan tadi. Ya. Dan yang terakhir, ini juga al-halah as-saniyah. Ya. Jadi zaujatun ummun, ni halah as-saniyah tetapi aksar min sinfin wahidin. Ya, min sinfin wahidin. Ya. Maksudnya dia ada dua ataupun 3, 4, tak kira lah ya. Bersama dengan zaujah ini waris qada tetapi mereka menerima qada yang berbeza. Terima qada yang berbeza. Jadi zaujah dekat sini dapat 1/4 sebab tidak ada anak. Si mati meninggalkan 2 orang saudara, iaitulah saudara seibu. Dan saudara seibu 2 orang, tidak ada anak lelaki si mati, anak perempuan si mati, dan tidak ada waris, asal waris lelaki. Ayah tidak ada, atuk tidak ada, moyang tidak ada daripada sebelah ayah, maka dia 2 orang akan dapat 1/3. Kalau ikut sebenar, ya, asal masalah daripada 12. 1/4 daripada 12, 3, 1/6, 2, 1/3 adalah 4. Bila kita campurkan, adalah 9. Lebih lagi berapa baki dia? Baki dia ada lagi 15,000 ringgit. Macam mana kita nak bagi? 15,000 ringgit ni kita nak bagi kepada siapa anak-anak? Siapa yang dapat 15,000 ringgit ni? 15,000 ringgit ni kita kena bagi kepada ummun dan juga bagi kepada akhawani li ya? Kita kena bagi kepada mereka. Balik kepada mereka 15,000 ini. Tak boleh nak bagi sama rata. Ya, sebab qada mereka berbeza. Kena ikut nisbah. 1/6 dengan 1/3 tadi. Jadi untuk nak kira seperti ini, kita tak boleh kira macam ni. Kita buang ya. Bukan lagi masalah daripada 12. Ya, kita ambil masalah ni. Masalah zaujiyah ni. Ya, iaitulah 4 saja. Kita ambil masalah zaujah ni. Ya, 4 saja. Jadi mula-mula kita bagi zaujah 4, kita selebihnya bahagian yang lebih ini kita beri kepada ummun dengan akhawani li Ya, jadi isteri dapat 1, dengan akhwali macam taksib lah, asabah 3. Okey, macam mana kita nak erat 3 bahagian ini kepada dan juga kepada akhawan li Kita tengok pula 6 dengan 3. 6 dengan 3 adalah masalah barulah, masalah 6. Ni 6 dengan 3. Nombor terkecil yang boleh dibahagi 6 dengan 3 adalah 6. Betul tak? Okey. 3 ni boleh tak bagi dengan 6? 3 ni boleh tak bagi dengan 6? Dia akan jadi 0.5, betul tak? Dia tak boleh bagi dengan 6, sebab kalau bagi dengan 6 dia akan jadi 0.5. Jadi kita kena perlu kali supaya dah beli berapa? 3 ini supaya boleh bagi dengan 6. Kita kena kali dengan 2, betul? 3 ini datang daripada 4, bermakna 4 juga kena kalikan dengan 2. Jadi dapat masalah baru. Ya anak-anak sekalian. Ya. Bukan. Minta maaf. Ayat tu Ustaz cepat sikit. Okey. Ustaz cepat sikit. Masalah kita kena tengok dulu. 1/6 daripada 6 1. Sebab masalah ni tak selesai lagi. 1/3 daripada 6 adalah 2. Bila kita campurkan 2 masalah ini dia jadi berapa? Dia jadi 3. Sebab kita rat, ya, kita rat seumpama tak ada masalah isteri ni. Kita rat dulu. Baru kita tengok, ya. Sekejap Ustaz kena iris balik. Ustaz iris ni. Okey. Jadi jangan. Okey. 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 Okay. Baik. Jadi kita sebab kita selesai masalah ni dulu. 6 asal masalah 1/6 dengan 3 asal masalah 6. Ya, asal masalah 6. Kemudian asal masalah ini kita selesai dulu. 1/6 daripada 6 1. 1/3 daripada 6 adalah 2. Bila campurkan dia jadi 3. 3 dengan 3 ni boleh bagi ke tidak? Boleh.
Kalau boleh, perlu dikali lagi? Tak perlu dikali. Tak perlu. Maksudnya, kekalkan 4 ini. Jadi isteri kekal dapat 1 bahagian, ummun akan dapat 1 bahagian, ikhwan li akan dapat 2 bahagian. Ikhwan li akan dapat 2 bahagian. Baik. Tengok ya. Jadi berapa bahagian asalnya 60,000, kita bahagi dengan berapa? Dengan 12. Dengan 12. Sekarang ini 60,000 yang sama. Kita nak bagi dengan berapa anak-anak? 4. Bahagi dengan 4. Ya, kita bahagi dengan 4 saja. Jadi 4 bersamaan dengan berapa? 15 tak? Betul tak? 15,000. Jadi 15,000. Okey, baik. 15,000 kali dengan 1 jadi berapa? 15,000. Okey. Bahagian 15,000 kali dengan 1 jadi berapa? 15,000 juga. 15,000 ini 10,000 adalah kadar apa dia? Kadar sebenar yang dia perolehi 1/6 daripada sebelum dia dirad. Ya, sebelum masalah dirad. Kemudian dia dapat tambahan lagi rad sebanyak 5,000. Ya. Dan begitu juga dua orang ni, akhwan li ni, kadar mereka adalah 20,000 saja. Tetapi sekarang mereka dapat 15 kali 2 bersamaan dengan 30,000. Maksudnya 20,000 itu adalah kadar sebenar dan 10,000 lagi adalah rad yang diradkan kepada mereka. Ya? Jadi inilah yang dinamakan sebagai raddan. Ya? Ni ada masalah yang lain pula. Anak-anak boleh tengoklah ya. Masalah rad ni. Yang penting sekali inilah. Ya? Kena ingat yang ni dan kaedah bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana kita nak bahagikan masalah rad tadi. Kalau biduni ahdi zaujain fardhan wahidan dan dia seorang diri, senang. Semua harta kepada dia. Kalau dia ramai, maka kita bagi ikut apa? Ikut kepala dia saja. Kalau qadarnya adalah berbeza, maka kita kita bahagi mengikut jumlah saham setiap waris. Aslun masalah min adadi siham al-warasah. Ya? Yang ma'ahadiz zaujain. Ini yang agak yang agak sedikit rumit tetapi tidak rumit pun ya. Tidak rumit pun, insya-Allah tidak ada masalah ya. Kalau fardan wahidan lagilah senang. Kita bagi je bahagian isteri dahulu. Yang lebih itu kalau seorang diri maka dia ambil semua. Kalau bersama dengan adik-beradik dia, maka kita bagilah harta yang lebih itu kepada adik-beradiknya. Ya, maksudnya orang yang sama, yang sepangkat dengan dirinya, yang ada 2-3 orang dalam masalah tersebut. Tetapi kalau furud muta'addidah, maka ini kita kena ada sedikitlah bisawab ayuhal abna' wal banat. Rasanya itulah sahaja yang berkaitan dengan rad. Anak-anak ustaz akan bagi bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz akan bagi slide ni. Anak-anak baca dulu esok lebih kurang dalam pukul 2.30 juga ya. Sebab ataupun pukul 2, insya-Allah pukul 2 tak apa. Ustaz cubalah ya. Kalau terlewat tu ustaz beritahu baliklah. Kita akan ikut waktu biasa. Kalau ada masalah boleh tanya balik ustaz. Boleh? Boleh ke? Boleh ustaz. Boleh ya. Okey, baik. Jadi ustaz bagi dulu slide untuk anak-anak, bukan slide lah ya. Ustaz bagi dalam bentuk PDF supaya anak-anak sedang boleh tengok terus angka-angkanya tanpa perlu tekan. Nanti insya-Allah esok nanti kalau ada apa-apa yang anak-anak hadapi masalah, anak-anak boleh maklumkan balik pada ustaz. Jadi untuk hari ini setakat itulah saja dahulu bab ar-rad, dan ada latihan di dalam klip tu ya. Harap-harap anak-anak buatlah latihan. Nanti ustaz insya-Allah akan tambahlah markah untuk anak-anak bila anak-anak mengadu markah tak dapat menjawab dengan baik dalam dalam assessment ya. Jadi yang jawab latihan itu paling kurang jawablah 2 latihan ya, pilihlah 2 masalah tu buat. Kalau yang rajin buat sendiri tak apa, tak semestinya masukkan ataupun tak semestinya lampirkan dalam forum tu, tak ya. Yang dalam forum tu 1-2 soalan dah cukup dah untuk ustaz tengok.
anak-anak cubalah buat latihan. Sebab itu adalah latihan yang sangat penting untuk anak-anak buat sebelum kita menjawab soalan-soalan assessment. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ustaz minta maaf sebab agak tergesa-gesa. Hujan pun lebat dekat kawasan Ustaz ni hari ni. Hujan pun agak lebat ya. Ustaz pun dalam keadaan yang ada sedikit kecemasan. Doakan yang terbaik. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Nastaudiakumullah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum. Jumpa lagi ya anak-anak. Ustaz minta izin dulu.